Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, semua yang terkuasa masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 12 hari bulan Mac 2023 bersamaan dengan Syaban kita pada hari ini 19 hari bulan Syaban 1444, bermakna kita menghampiri Ramadan yang begitu rapat. Sebelum daripada itu, sebagaimana yang telah diumumkan tadi, kita juga mengucap doakan kepada pengurusi masjid ini yang telah meninggal. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya karim. Semoga Allah Ta'ala angkat darjat dia, masukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Banyak sumbangan-sumbangan yang telah diberi kepada masjid ini dan juga kepada masyarakat. Jazahullahu khairan. Jadi para jemaah sekalian, memandangkan kita sudah menghampiri Ramadan, maka perbincangan kita pada kali ini kita teruskan dengan ta'ammulat fi ayatis siyam, mana kajian kita, penelitian kita kepada ayat yang berkait dengan puasa. Jadi para jemaah sekalian boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Kita akan bincang sedikit secara ringkasnya dengan masa yang ada ini, insya-Allah. Iaitulah tentang bulan Ramadan, turunnya Al-Quran padanya membawa hidayah, petunjuk, dan juga Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam syariat puasa ini ayat yang menyundukkan tentang rukhsah ataupun keringanan kepada hamba-hamba dia dalam melakukan puasa. Jadi para jemaah sekalian, itulah tanggungjawab kita. Itulah sepatutnya apabila datang musim-musim kebajikan yang besar, kita murajaah, kita buat kajian, kita teliti ayat-ayat yang berkaitan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, dapat manfaat, dapat membuat persiapan yang rapi sebelum datangnya musim yang agung dan yang besar ini. Jadi buka yang ada Quran di tangan, buka surah Al-Baqarah 185, ataupun ambil je mushaf masjid ni banyak. Sekurang-kurangnya kita termasuk di kalangan penuntut ilmu yang bertadabbur Al-Quran, memerhatikan Quran. Allahumma ja'al Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai taman-taman yang mencernakan hati kita, mencerahkan dada kita, melapangkan pemikiran kita untuk menerima hidayah Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi panduan, pemandu untuk kita berjalan kepada Allah dan sampai ke syurganya. Amin ya rabbal alamin.
Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, oleh kerana suara Tok Abu bagus, kita baca secara perlahan je ayat ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran ini menjadi kitab petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan kepada jalan-jalan kebaikan yang perlu kamu lakukan, dan menjadi pemisah di antara hak dan batin. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hidup bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib dia kena berpuasa, kecuali orang-orang yang uzur yang akan dinyatakan ini. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Sesiapa yang sedang sakit ataupun bermusafir, dia berbuka puasa, dibenarkan untuk buka puasa, tetapi wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kita, kepada hamba-hamba dia ni senang, mudah, tidak menyusahkan, tidak sampai perekat bulan Ramadan lah bulan ramai orang mati sebab dipaksa puasa, tak larat pun kena puasa, penat pun kena puasa. Maka tidak. Wala yuridu bikumul usra, Allah Ta'ala tak nak kita susah. Habis puasa tu tak susah. Tunggu dalam penjelasan nanti insya-Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakanlah bilangan puasa itu 30 atau 29 hari. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah setelah melalui ibadat yang besar sebagaimana yang telah kita lakukan dalam takbir hari raya. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba yang bersyukur, hamba yang bertadabbur Al-Quran, hamba yang mendengar perkara yang baik, hamba yang sentiasa akur dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, itu ayat yang kita akan bincangkan dalam masa yang sangat ringkas. Ayat ini boleh dipanjangkan, boleh dipendek. Jadi kita ambil jalan sederhana, daripada tak dengar, kita dengar. Baik, yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Ta'ala sebut syahru, bulan Ramadan. Kenapa disebut syahru? Sebab dalam Islam, bulan hijri atau bulan qamari, dia ada 29 ataupun 30 hari. Syahru. Dan bulan ini bermula daripada hilal, anak bulan kecil, sampai datang anak bulan yang berikutnya. Maka dinamakan syahru sebab dia kata lishtiharihi, kerana masyhurnya dia. Bila keluar anak bulan, kita zaman kita ini susah nak tengok anak bulan, dengan beli teroponya, dengan alat-alat apa ni, tengok anak bulannya pasal kena naik bukit, naik bukau, naik atas bangunan tinggi-tinggi nak tengok anak bulan. Orang-orang zaman dulu duduk di padang pasir, tak payah naik apa-apa, dia tengok situ je, al-hilal kan, nampak dah anak bulan. Sebab tak ada lampu, tak ada apa, jadi udara pun bersih, tak ada kilang-kilang yang banyak, asap-asap, jadi mudah bagi mereka, udara dia bersih, mau tengok. Maka itu dia kata hilal tu apabila dilihat, iza ru'ya, apabila ditengok, bukan didengar. Itu satu, nama dia syahru, masuknya bulan baru. Maka dengan ini, kalau tak tengok anak bulan, apa hukum?
Tak ada siapa nampak anak bulan. 29 Syaban tak nampak anak bulan. Maka kita kena puasa hari 30. Kena puasa hari 30. Kenapa? Sebab anak bulan tak nampak. Itu dia panggil kaedah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatih. Kamu berpuasa bila tengok anak bulan. Wa aftiru, berbuka puasa, yakni beraya bila tengok anak bulan. Sekiranya kamu tak nampak kerana udara redup atau halangan-halangan awan yang gitu, maka kita sempurnakan Syaban berapa hari? 30 hari. Tak boleh pandai-pandai. Sebab itulah jadi masalah sekarang ni, bila ada negara nak satukan dia hari raya, maka timbul masalah yang berlaku. Baik, Ramadan tu nama bulan. Salah satu daripada 12 bulan yang Allah Ta'ala letakkan bulan kita ni, nama dia Ramadan. Kenapa nama Ramadan? Menarik. Jadi para ulama ni dia bahas satu-satu ayat ni. Kenapa namakan Ramadan? Dia kata Ramadan itu ambil daripada perkataan ar-ramdu dengan makna panas. Sebab apa panas? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, waktu arak susun bulan, dia susun bulan Rabi, maknanya waktu musim bunga. Kemudian bila sampai ke Ramadan, musim panas. Maka dia pun jadi Ramadan ini musim panas. Itu satu. Habis sekarang ni kadang-kadang Ramadan musim banjir, kenapa kita tak tukar? Nama satu benda, jenama bila diletak nama, tak boleh lagi nak tukar. Macam nama kampung. Ada setengah nama kampung ni dia ambil nama pokok. Kampung Kemuning contohnya, nama pokok kan. Kampung ni. Tapi pokok tak ada. Kampung tempat saya duduk nama dia Sungai Durian. Ramai orang datang mari dia kata tak bau pun. Kata bau apa? Tak bau durian. Kata sungai ya ada, durian tak ada. Nama tu asalnya mungkin banyak. Jadi maknanya walaupun sekarang ni musim Ramadan telah bertukar, ada kala musim sejuk, ada kala musim panas, tapi nama tu kekal. Itu satu. Ada juga dikatakan diambil nama Ramadan, nama daripada perkataan ar-ramdu dengan makna panas. Li'annahu yarmuduz zunub, kerana Ramadan membakar dosa-dosa anak Adam. Jadi Nabi sebut dalam hadis Ramadan ila Ramadan, di antara Ramadan dengan Ramadan tahun depan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa anak Adam. Jadi Ramadan tu ambil perkataan panas yang menunjukkan kepada apa? Kepada Allah Ta'ala buka pintu-pintu rahmatnya yang besar pada bulan Ramadan. Banyak dosa-dosa diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak dosa diampunkan oleh Allah. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita doakan seperti doa yang selalu dibaca oleh imam, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan kita tambah lagi, saya ajar tambahan ini, tuan-tuan puan-puan boleh hafal, yang sudah hafal boleh hafal, yang tak ingat boleh minta dengan kita akan beri doa ni tulisan dia dan ijazahkan untuk dibaca. Apa dia doa dia? Kata semua, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Itu sama dengan doa imam tadi. Wasallim Ramadan li, dan serahkanlah Ramadan itu peluang untuk aku beribadat sebanyak dan sebaik mungkin. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah semua amal-amal kebajikan yang aku buat ini diterima, dikabulkan oleh Allah sebagai amal kebajikan yang menjadi pemberat timbangan di akhirat, yang melayakkan kita untuk mendapat keredaan Allah, yang boleh menyebabkan kita ke dalam sampai ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa kita ni dia panggil komprehensif lah. Kita minta bukan sampai saja, kita minta waktu dalam Ramadan nanti kita dapat beribadat, selepas Ramadan kita minta Allah kabulkan apa yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah. Jadi apabila nampak anak bulan, maka kita di antara doa yang disebut, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, terbitnya anak bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lain pun semua kita boleh doa, sebagaimana berikanlah kepada kami keimanan dan keamanan. Doa ni ada kita tulis dalam buku Perisai Muslim tu ada. Ambil doa-doa yang maksur ini. Adapun yang orang duk sebar
Setiap kali nak masuk bulan Syaban dah sebar dah. Setiap kali masuk bulan Ramadan nak sebar pula. Kan? Ditular dalam grup-grup WhatsApp, siapa yang maklumkan kedatangan bulan Rajab, maklum dia modified je. Mari bulan Syaban dia tukar pula, bulan Syaban dia punya poster. Semua itu tidak ada dalam hadis-hadis yang jelas. Yang adanya bacaan tadi, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah terbitnya bulan ini. Baik, kita tengok anak bulan macam mana mau baca, kita yakinlah dengan apa yang diputuskan oleh waliul amri, ahli falak kita, dan juga keputusan dibuat bahawa hari ini hari genapnya Syaban, contohnya 30 hari ataupun hari 29 sudah nampak anak bulan. Jadi kita doa pada waktu itu. Wallahu alam. Baik. Alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan ini bulan bekas Al-Quran. Maknanya turun, permulaan awal turun Quran diturunkan bila? Diturun pada bulan Ramadan. Karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ramadan sangat dekat hidup dia. Nabi dengan Ramadan sangat dekat. Kenapa? Karena permulaan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Bermakna bila turun Al-Quran, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditabalkan sebagai Nabi dan juga Rasul. Kita hari ni, waktu kita terima jawatan ke, waktu hari kahwin ke, hari kelahiran ke, sibuklah ke duk belah kek sebab gembira dengan hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Quran, menerima jawatan Nabi. Tak adalah belah kek, tapi maknanya nak maklumkan sudah tentu Ramadan dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rapat, sangat dekat. Bila ke tarikh turun Al-Quran, dengar ni. Dia kata nazal Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar duduk di mana? Duduk di bulan Ramadan. Jadi sudah pastilah bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar pada malam yang paling mulia, sebab malam permulaan turunnya Al-Quran. Jadi apabila kita kata Al-Quran, bilakah turun? Jadi turun Al-Quran ini sebagaimana disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Al-Quran itu turun, tengok dia punya tarikh, sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Wathilah, seorang sahabat nama dia Wathilah bin Al-Asqa. Pelik sikit bunyi dia, tertulis molek. Wathilatun bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, dia kata unzilatit Taurah, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil 13, Zabur 18, Al-Quran 24 Ramadan. Ini riwayat yang paling kuat. Al-Quran itu nuzul Quran 24 Ramadan. Yang masyhur, yang kita suka 17 Ramadan. Sebab apa? Sebab hari cuti. Itulah yang kita. Dia katanya suhuf Ibrahim li awwali lailatin, pada malam pertama Ramadan. Yang betulnya tarikh turun Quran itu sudah ada. Maka bila sebut tentang Al-Quranul Karim, bila sebut tentang Al-Quran, apa makna Al-Quran? Al-Quran itu makna Quran dengan makna tala, bermakna qara'a, bermakna tala, baca. Maknanya ayat yang dibaca. Ayat yang dibaca. Maka Al-Quran itu dipanggil kalamullah. Kita sebagai ahlus sunnah, definisi Quran ini, Al-Quran itu kalam Allah, kata-kata Allah. Allah Ta'ala berkata-kata, diturunkan ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabinya, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi Al-Quran yang paling pendek. Maka sudah jelas kepada kita bahawa Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, malam yang pertama diturunkan daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu dipanggil turun Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz, letak di langit dunia. Apa langit dunia? Langit yang paling bawah, dengan paling dekat dengan bumi. Tak di situ. Kemudian diturunnya secara munajjaman, secara berperingkat-peringkat. Diturun secara berperingkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan Iqra,
sehinggalah kepada ayat yang terakhir, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mengikut sebagai ulama tafsir kata itu ayat yang terakhir selama 22 tahun lebih. Jadi Quran itu dalam masa 22 tahun lebih. Sebab itulah Allah cabar, lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah kata kalau Quran ini bukan daripada aku, kamu akan dapati arahan yang bercanggah, maklumat yang bercanggah, celaru dia punya maklumat. Tapi oleh kerana min mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu, daripada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bercanggah fakta. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tak ada siapa boleh cabar Al-Quran, tidak ada siapa boleh cari di mana kesalahan ataupun kesilapan fakta. Yang adanya silap orang yang membaca, itu ada. Silap penganalisa ada, tapi silap Quran lah, tidak ada. Kalaulah Quran bukan mari, tak usah kata kita ni duduk atas dunia ni dalam masa 2-3 tahun je berbeza. Ada orang dulu cakap lain, sekarang ni lah cara lain, baru ya keluar arahan lain, ni keluar arahan lain pula. Jadi tak sama dia punya arahan. Sebab apa? Sebab manusia yang buat. Jadi kita pun pening nak pakai yang mana. Tapi Quran tak. Itu ada bercanggah dalam Quran. Sekali kata boleh, sekali tak boleh. Kita kata itu dia panggil dalam Quran ada satu ayat, satu kaedah, nama dia nasikh wa mansukh. Apa nama? Nasikh wa mansukh, makna ayat yang lama dibatalkan hukum walaupun dibaca dalam Quran, itu dipanggil nasikh mansukh. Makna ayat yang baru tu menasahkan yang lama. Itu ilmu Allah Ta'ala beri kepada siapa? Kepada ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat, kemudian disambung oleh tabi'in, disambung oleh imam-imam tafsir, sampai zaman kita hari ini pun diperbincangkan tentang ayat ini mansuh, dibatalkan hukumnya ataupun kekal. Jadi alhamdulillah itu ilmu Al-Quran. Maka bukan mudah-mudah kalau kata saya ni jadi ahli Quran pakai baca itu lah. Baik, kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran itu berperingkat-peringkat? Sebab apa diturun berperingkat? Sebab nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada masalah apa-apa, turun ayat Quran. Nabi diancam oleh Quraisy gini-gini, turun ayat Quran menenangkan. Mu jangan sendak, jangan susah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa telah diancam, dia nak dibunuh oleh Firaun. Nabi mana-mana nabi pun semua diancam oleh kaum dia. Maka dia panggil kisah-kisah itu tasliyatan, sebagai penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga demikian juga dengan kita. Kita hari ini para pendakwah, para pengikut Nabi, bila kita susah hati kita baca kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam dalam Quran, kita rasa tenang. Di antara cerita yang paling banyak dalam Quran, cerita siapa? Kisah siapa yang paling banyak dalam Quran? Musa alaihissalam. Jarang surah kecuali ada je Musa. Yang banyak Musa, Nabi Saleh, kaum Samud dan kaum Ad. Tiga ni macam sinonim, dia banyak cerita dia. Cerita yang paling yang dikumpul tempat Nabi Yusuf alaihissalam hanya diletak dalam surah Yusuf. Sebab Yusuf lebih kepada isu kekeluargaan dan juga masalah pengurusan, maka Allah Ta'ala letak satu tempat. Baik, maka para jemaah sekalian, bila wahyu ni turun secara berperingkat, dalil dia berperingkat tu macam mana? Dalilnya sewaktu berlakunya cerita hadisul ifki, orang tuduh Aisyah buat perkara yang tidak baik, sebulan Nabi kita tunggu wahyu. Kalau wahyu dah ada, Quran dah ada, terus ya Nabi baca, senang masalah. Tapi kenapa Nabi kita tunggu sebulan, barulah sampai ayat Quran yang membebaskan Aisyah daripada semua tuduhan jahat. Sama juga dengan kisah 3 orang yang tak pergi perang Tabuk. Tak pergi perang Tabuk, Nabi juga menunggu beberapa lama, sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat Quran, laqad taba, Allah Ta'ala terima taubat. Baik, kita dah bincang tadi tentang turunnya Al-Quran bila pada malam 24 Ramadan. Ada riwayat kata 17, tapi yang masyhur, yang sahih riwayatnya 24. Masalah cuti cerita lain. Kemudian Allah nyatakan hudan linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia.
Tengok. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada petunjuk dan pemisah. Adakah ayat huda 2 kali berulang? Coba tengok. Limadha, kenapa Allah Ta'ala ulang kalimah huda, hudan linnas wa bayyinatin minal huda? Jadi hudan linnas yang pertama, wa bayyinatin minal huda, seorang pengkaji peneliti Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata hudan yang pertama tu hudan linnas, maknanya fungsi Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk, pemandu pada manusia dalam semua keadaan. Keadaan yang umum, keadaan yang khusus pada kehidupan kamu ini, semuanya ada dalam Quran. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan kepada petunjuk. Di antara petunjuk besar dalam Quran ini apa dia? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid kepada Allah, membenarkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dia katakan wa bayyinatin minal huda. Huda yang kedua itu perincian kepada perkara yang wajib kita kena pegang, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara yang kita kena aku dan patuh, iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hujah-hujah dalam Quran. Maka kata Syekh, huda yang pertama itu menunjukkan sifat Al-Quran, sifat Al-Quran sebagai petunjuk. Huda yang kedua, perincian dalam Quran itu apa yang nak ditunjukkan, iaitulah tauhid dan juga mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fala tikrar, maka tidak ada pengulangan. Tidak kata ayat berulang yang tak ada makna. La, ayat berulang tapi makna yang berbeza. Itu nama dia Al-Quran. Itu nama dia Al-Quran. Wal furqan, apa makna furqan? Pemisah di antara hak dengan batil dalam i'tiqad, kepercayaan. Kalau kita nak tahu manakah kepercayaan betul, baca Quran. Contohnya hari ini kontra di antara Quran dengan Injil, Bible. Bible kata macam ni, Allah. Kita kata tak boleh pakai ada yang lain. Yang betulnya siapa? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala yang esa. Kalau ahli-ahli Bible nak pakai nama Allah, nak guna juga nama Allah, kita kata Allah mana awak nak pakai? Allah ada anak? Allah ada bini? La. Yang kita pakainya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu makna pemisah antara hak dengan batil, pemisah di antara halal dengan haram dalam bab hukum hakam, pemisah di antara yang betul dengan yang salah di dalam pemikiran. Maka kalimah furqan, tanda ni pelajar, kalimah al-furqan terdapat 6 kali dalam Quran. Bahkan ada satu surah dinamakan surah al-furqan. Jadi Quran sendiri itu nama dia Furqan, nama dia Al-Furqan. Maka datang ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, faman syahida minkumus syahra falyasum. Mana-mana di kalangan orang Islam yang hidup, yang sempat masuk bulan Ramadan, telah diisytiharkan sah masuk Ramadan, sama ada melalui tengok anak bulan ataupun genap 30 Syaban, maka wajib dia kena berpuasa. Jadi para jemaah sekalian, mustahil Tuhan nak suruh kita tengok semua anak bulan. Tak mungkin. Jabatan pahala pun dia tak pergi semua. Berapa orang yang dia pergi? Kalau kata semua orang Islam dia tengok anak bulan baru dia puasa, kita kata tidak mungkin. Benda ni di luar kemampuan, di luar kemampuan. Maka faman syahida dengan mana faman adraka, siapa dia hidup sampai masuk Ramadan, wajib dia kena berpuasa. Wajib dia kena berpuasa. Dia panggil ayat ini khitab, ditujukan kepada orang yang beriman. Syahidah bermakna syahada, dia sudah hidup sampai bulan Ramadan. Jadi tak payah kita bila sampai masuk Ramadan, telah diisytiharkan oleh pihak pemerintah negara masing-masing Ramadan besok, maka wajib kita mula berpuasa. Walaupun ada hari ini usaha-usaha nak satukan dalam satu kawasan, contohnya ASEAN. ASEAN ni tempat naik matahari dia dekat-dekat ya, beza sikit ya. Nah, di antara ujung Indonesia dengan kita ni mungkin 1 jam. Sabah Sarawak mungkin berbeza sedikit. Tapi masih lagi dalam matlak yang sama.
maka mereka mengatakan boleh je kita kalau nampak di sana puasa di sini. Tapi kalau di tempat yang jauh, kita malam dia siang, itu berbeza. Mungkin waktu kita malam tu anak bulan belum lagi lahir, maka bila malam tempat dia baru nampak, itu berbeza. Dipanggil berbezanya matlak, tempat naik anak bulan. Yang ni kita serahkan kepada Mabin untuk menyelesaikan masalah. Cuma dari sudut kitanya, kita berpegang dengan hadis Nabi SAW beritahu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mu puasa bila tengok anak bulan, kamu beraya bila tengok anak bulan. Kalau tak nampak, kekalkanlah dengan apa? Dengan Sya'ban 30 hari. Baik, tengok ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala ulang sekali lagi, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin. Siapa dia sakit, marid itu mana sakit sungguh. Kalau kata maradan, sakit saja, apa sakit pun boleh buka puasa. Kenapa makan tu? Sakit gigi, makan. Kenapa sakit makan tu? Hujung jari tadi tengah nak masak, nak buka puasa, kena pisau, sakit. Lah, Allah kata faman kana maridan. Siapa dia? Betul-betul sakit. Dia ayat ini diulang semula. Kenapa? Nah, ini hikmah. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran tu ayat 184 dah ada. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun. Siapa dia sakit atau musafir boleh buka. Itu ayat yang pertama. Kemudian mari ayat ni setelah turunnya ayat Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa dia sempat hidup di bulan Ramadan, dia kena puasa. Allah ulang balik, wa man kana maridan aw ala safarin. Tetap hukumnya sama. Siapa dia sakit atau dia musafir, dia boleh buka puasa. Tapi ingat, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia kena ganti pada hari lain. Mana lepas Ramadan nanti awak kena ganti. Maka ulama mengatakan bahawa ayat 184 disebut di sana supaya orang Islam tidak susah hati. Beratlah kita, wajib puasa ni tak kira siapa. Lah, Tuhan kata kalau sakit, musafir boleh buka. Bila turun ayat yang wajib puasa, tak ada pilihan. Awal Islam dulu boleh pilih, siapa nak puasa, siapa nak bayar fidyah boleh. Tapi bila turun ayat Quran yang kedua ni tak boleh, maka diulangi sekali lagi, wa man kana maridan aw ala safarin. Makna undang-undang ini tidak berubah. Siapa dia sakit atau bermusafir tidak berubah. Bila musafir atau musafir tidak berubah, maknanya walaupun diturun ayat Quran menghapuskan pilihan tadi, tapi undang-undang orang sakit dengan orang musafir tidak berubah. Kita mengatakan alhamdulillah. Baik, cuba perhati tengok dalam ayat 184, faman kana minkum maridan. Dalam ayat 185, wa man kana maridan, tak ada minkum. Kenapa? Ini dipanggil ilmu tadabbur. Sebab ayat yang pertama tak ada minkum, maka dia mari faman kana minkum, mana-mana orang di kalangan kamu yang sakit. Ayat 185, faman syahida minkumus syahra, siapa di kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan, kamu dia mari falyasum wa man kana maridan. Tak payah ulang minkum dua kali, sebab sudah ada minkum yang pertama adalah ayat yang sama. Itu dia panggil rahsia Al-Quran, supaya tidak ada tikrar. Dia tak mau berulang banyak kali. Macam kita juga tak boleh ulang banyak kali, juga tak boleh. Kecuali dalam kitab Jawi lama, mungkin dalam satu perenggang ada 20 kalinya, itu cerita lain. Itu bahasa kitab klasik, kitab lama. Maka ayat ini menunjukkan kepada rahmatnya Allah kepada hamba dia. Dia nak apa? Dia beri peluang kepada kita, orang sakit, orang yang bermusafir, tak larat nak puasa, boleh buka puasa, tapi ganti pada hari yang lain setelah Allah Ta'ala nafikan adanya pilihan. Maka dia kata fa'iddatun min ayyamin ukhar, ayyam boleh ganti pada hari lain. Ayat ini menunjukkan harusnya kita qada puasa secara beruncit. Maknanya bulan ni sehari, bulan depan puasa pula satu hari qada. Contohnya orang ni
orang ni tinggal puasa 10 hari. Jadi bulan Syawal sehari dia qada, bulan Zulqa'dah sehari, sampai ke bulan Syaban nanti tamatlah qada dia. Boleh. Ataupun terus dia kembar, dia puasa terus 5 hari 10 hari yang dia tinggal pun boleh. Jadi itu dia kata sebab ayam nakirah, jadi boleh, maknanya boleh berpisah dan boleh juga kita buat terus. Baiklah, kita tamatkan ayat ini secara ringkas. Yuridullahu bikumul yusra. Tengok tuan-tuan, tengah-tengah ayat puasa Allah beri di sini satu kaedah, Allah nak kamu senang. Wala yuridu bikumul usra, Allah Taala tak nak kamu susah. Maka di sini para ulama usul mengambil satu kaedah dipanggil al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bila susah membawa kesenangan. Baik susah, orang susah tak mampu. Orang tak mampu nak puasa, sakit, buka, tak apa. Nanti ganti hari lain. Orang tak mampu nak berdiri solat, duduk, tak ada masalah. Nanti kalau dah sihat, solat berdiri. Maknanya Islam ini tidak ada satu benda yang boleh berat. Allah Ta'ala nak supaya hamba dia mampu melakukan semua syariat yang diperundangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada benda yang tak mampu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa seorang sahabat nama dia Hamzah bin Amru al-Aslami, dia tanya Nabi, a'asumu fis safar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah saya puasa dalam musafir? Saya musafir tapi nak puasa. Hamzah ni seorang yang banyak puasa. Nabi kata, in syi'ta fasum, kalau mu nak puasa, wa in syi'ta fa'aftir, kalau kamu rasa tak larat, kamu buka, ganti hari lain. Hadis dalam Bukhari. Jadi maksudnya kita boleh pilih nak puasa tak puasa. Macam kita musafir hari ni dengan kereta, dengan kapal terbang, aku nak puasa, payah nak ganti hari lain, puasa. Tidak kata, ada hadis yang larang puasa ketika laisa minal bir as-siyam fi safar, bukan kebajikan berpuasa pada musafir. Kata ulama itu lil masyaqqah. Maknanya kalau kita puasa ni susah, tak larat nak berjalan, susah, jadi kepeningan, boleh buka. Tak, aku tak nak buka, rebah-rebah, itu salah. Itu dia kata tidak ada kebajikan bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang puasa dalam musafir sekiranya bawa masyaqqah. Bila boleh kerana tak masyaqqah, tak ada masalah. Kita mari daripada mana-mana negeri, Kota Baru, Kuala Lumpur, naik kapal terbang, relax ya. Jadi tak ada masalah, kita boleh pilih nak buka, nak puasa. Akhir sekali ayat ni kata apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan. Allah tak kata sempurnakan sebulan, tak. Sempurnakan bilangan. Sebab bagi orang yang tak sempat puasa bulan Ramadan, khususnya kepada muslimah dia ada cuti wajib, mungkin seminggu, mungkin 10 hari, bulan Ramadan tak boleh solat, maka Allah kata walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan. Mana kalau puasa dah tamat, bulan Ramadan dah habis, kita boleh je beraya. Jangan kata awak ada 5 hari lagi tak puasa, tak boleh raya, qada dulu baru elak. Berayalah bersama-sama, sebab sempurnakan bilangan. Bila lepas raya nanti qada balik seminggu 10 hari yang kamu tinggal dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Wanita yang haid dengan nifas haram bagi dia berpuasa. Tiba-tiba kita kata tak boleh raya, itu nanya. Maka Allah kata walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan kamu itu apabila kamu selesai daripada Ramadan ni, diselesaikan juga dengan qada yang kamu tinggal. Jadi Allah tak kata walitukmilus syahra, sempurnakan sebulan, tak boleh raya. Itu hikmah Allah Ta'ala guna perkataan walitukmilul iddata. Bila sempurnanya bulan puasa, bulan Ramadan telah tamat, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedih lalu bunyi nak gaya. Jadi bila gaya ni, apabila nampak anak bulan. Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, iza ra'a, apabila kamu tengok bulan, anak bulan Syawal,
maka bertakbirlah kamu sampai kepada keluar imam nak solat raya pagi esok. Jadi satu malam kita kena takbir. Hari ni kita bertakbir ke kita swasta takbir? Banyakkan hari ni dia panggil rakaman takbir. Pejabat tu buat rakaman, pejabat ni buat rakaman, malam raya pakat tunjuk dalam TV, tunjuk dalam Facebook. Tak jadi. Itu rakaman takbir. Yang Allah suruhnya walitukabbiru, kita bertakbir. Habis pakat duk pasang dalam ribu, dalam TV, dalam radio. Itu lakonan takbir bila tengah Ramadan dah berlakon siap dah. Tak. Sepatutnya kalau betul-betul nak takbir, malam tu lah takbir. Buat live di TV tak apa, live di Facebook pun tak apa. Live kita dengan Allah saja, tak payah masuk dalam Facebook pun boleh. Maka takbir itu syiar raya umat Islam, bukan dengan mercun, bukan dengan bedil, tapi dengan takbir. Hari ni takbir kita ditukar oleh mercun, oleh budak-budak. Maka di akhir sekali Allah kata wala'allakum tashkurun, hendaklah kamu bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Yang pertama, kita dah sempurna Ramadan, alhamdulillah. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kepada kita kemudahan, taisir. Orang sakit boleh buka, orang musafir boleh buka, orang yang tak larat boleh buka. Yang ketiga, kita bertakbir tanda syukur kerana kita dapat menunaikan puasa yang telah kita lalui walaupun dengan penuh kelemahan, tapi kita dapat melakukannya sebaik seelok yang mungkin yang kita lakukan. Itulah tanda bersyukur. Alhamdulillah. Tamatlah ayat 185 yang dapat kita tadabbur, kita perhatikan untuk menyambut Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.